إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام وأصحابه. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله. Sabar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ayat berapa? Satu 8. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما أنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدوركم أكبر قد bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Wahai orang-orang yang beriman, sesuai dengan keimanan sekalian kamu, janganlah kamu jadikan teman kepercayaanmu teman yang mengetahui rahsia yang bisa kalian titipkan rahsia-rahsia itu padanya di luar kalanganmu, yaitu orang-orang kafir dan orang-orang yang mukmin. Dan ketahuilah bahawasanya mereka itu kerana mereka tidak henti-henti mendatangkan kepadamu dan tidak mencegah daripadamu kemudaratan, bahaya dan kerosakan. Bahkan mereka menyukai dan selalu berharap apa yang menyusahkanmu, yang membahayakan dan mencelakakan kamu. Saling sukanya demikian, semakin suka telah nyata dan tampak kebencian yang tersimpan di dalam diri mereka dari mulut mereka tanpa sengaja, dan tidak diragukan bahawa apa yang disembunyikan dalam hati mereka secara sengaja lebih besar lagi daripada apa yang mereka ucapkan. Sesungguhnya telah kami terangkan atau kami jelaskan kepadamu, wahai orang-orang yang mukmin. Itu ayat-ayat kami yang berkaitan dengan urusan-urusan kehidupan dan kematian. Jika kamu memahami dan mengerti maksud-maksud dan menyedarinya serta mengamalkan sesuai dengan kandungannya. Ini di antara akan dedahkan sifat-sifat golongan orang-orang yang kufur.
Atau orang yang benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala, yang benar-benar berpegang teguh dengan Al-Quran, pimpinan petunjuk hidayat Allah Ta'ala, dan saya mereka tidak akan tertipu dengan golongan kafir yang memang sentiasa mencari jalan untuk menyekat, menghalang perkembangan Islam, khususnya yang telah didedakan dalam kisah-kisah yang lampau zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka sentiasa mencari jalan, mereka tidak boleh dipercayai. Sebab itu kita kena sentiasa berhati-hati. Bahkan kalau seorang fasik saja datang buat berita pun, kita kena imbau, kena timbang, kena perhati elok-elok. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Jika datang kepada kamu fasikun, orang yang fasik, apatah lagi ni fasik akidah, lagi tu kafir, fatabayyanu, hendaklah kamu mengambil tabayyun. Mana kena tengok, perhati, selidik dengan elok, atau di antara jalan selamat. Kalau tidak, kita akan tertipu, sebab musuh sentiasa mencari jalan untuk menjahanamkan umat Islam. Itu peringatan banyak dalam Quran. Maksud dalam ayat ini Allah Ta'ala menyatakan jangan diberi kepercayaan terus, berhati-hati. Qala Allah Ta'ala ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih wa iza laqukum qalu amanna wa iza khalau addu alaikumul anamila minal ghaiz qul mutu bi ghaizikum innallaha alimun bidzatis sudur. Begitulah kamu wahai orang-orang yang mukmin, mereka yang melakukan kesalahan dan yang lalai itu mencintai mereka dengan cinta yang tulus, padahal mereka tidak mencintaimu kecuali hanya sebatas pura-pura dan nifak. Jadi Allah akan dedahkan sifat-sifat hati mereka yang tidak elok, iaitu mereka berpura-pura dalam menterjemahkan kemesraan, kasih dan sebagainya, padahal mereka tidak mencintaimu, ya, bahkan dia musuh dengan umat Islam. Ini sifat-sifat orang-orang munafik, kecuali hanya sebatas sekadar mana pura-pura dan nifak, ya, mereka pura-pura dan nyatakan nifakan hati dia. Kalau yang munafik asli itu sifat dia adalah izharul iman wa idmarul kufrah. Mereka menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran di dalam kalbi mereka. Dan kamu pula tu'minuna bil kitab kulli, beriman kepada kitab-kitab semuanya, iaitu semua kitab yang diturunkan Allah Ta'ala kepada para rasul, walaupun kitab itu turun pada lain daripada rasul kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taurat, Injil, Zabur diturunkan kepada Nabi Musa, ya, kepada Nabi Isa, Nabi Daud alaihi wassalam. Tetap kita beriman dengan ia adalah kitab sebenar, walaupun syariat ada, sudah dinasah dan sebagainya. Adapun mereka tidak, mereka banyak golongan munafik dan ahli kitab yang kufur. Mereka banyak membuat penyelewengan di atas kitab-kitab yang telah terdahulu, dan mereka pula tidak beriman dengan kitab kita. Ya Allah. Sementara mereka tidak beriman pada kitabmu yang meliputi kitab-kitab sebelum, mana kitab yang merangkumi segala pengajaran iktibar yang ada dalam kitab sebelum.
Semua ada lengkap dalam Al-Quran, tapi mereka tak beriman. Dan sebab apa tu? Hasadan min indihim, kerana dalam perut mereka ada penyakit hasad, ada penyakit dengki, ya, hubud dunia dan sebagainya, terutama hubur riasah, kasih kepada jadi kepala orang. Ya, takut diisytiharkan kenabian, kerasulan baginda Islam, maka mereka rasa mereka akan terjejas daripada pengaruh pengikut dan sebagainya. Ini semua yang menghantui pikiran mereka, sehingga mereka tidak dapat meletakkan mana yang lebih besar, petunjuk ataupun pengaruh mereka. Dia bagi mereka yang ikhlas macam Abdullah bin Salam, atau ahli kitab yang mahir, dan dia ikhlas. Bila dia baca Al-Quran, dia tak nak fikir, terus dia beriman. Dia nampak ini bukan kalam manusia, bukan kalam insan, ini kalam Allah. Dia kenal, terus dia mudah dia beriman. Ada spesial yang macam tu, yang hebat-hebat Allah berikan. Dan ada yang sebaliknya, yang penuh dengan hasad, dengki dan sebagainya. Mereka merancang kerja-kerja jahat untuk menyekat seruan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan akibat dia, saking menafikan mereka itu, mereka saling menafikan, ya, menafikan mereka itu. Maka iza laqukum qalu amanna. Apabila mereka berjumpa, mereka berkata secara berpura-pura, amanna, kami tetap beriman, kata, dengan agama, iaitu kitab dan rasul. Wa iza khalau, ya, apabila mereka itu menyertai, pergi daripada kalian, ya, maknanya bersama dengan golongan musuh, addu alaihim, mereka maknanya menggigit ujung jari. Kerana apa? Tingginya kemarahan. Orang marah macam addu, gigit, ketap jari kan, geram. Jadi mana mereka menyahirkan kemarahan mereka dengan menggigit jari, dan tidak adanya kemampuan untuk membalas. Bila golongan munafik dah lemah, dia tak boleh nak mengambil tindak balas. Ya, peperangan Islam menang banyak, kekuatan Islam pun mula terselah. Maka mereka maknanya yang tidak beriman, yang degil dengan kekufuran batin dia, dia menggigit jari kegeraman, geram hasad kepada orang-orang mukmin. Di mana addu alaikumul anamila minal ghaiz, kerana kemarahan, ya, yang adanya kemampuan membalas. Kalau dia ada kemampuan balas, dia balas. Dia tak ada kemampuan. Kemudian qul, katakanlah wahai Rasul yang paling sempurna, kepada mereka dengan maksud mereka mengancam. Qul mutu bi ghaizikum, mana matilah kamu wahai orang-orang munafik dengan kemarahan sekalian kamu. Jadi kamu matilah dengan mati yang terazab. Mana kamu dalam keadaan jiwa kamu tertekan, ya, kamu mati. Mana kamu mati dalam keadaan jiwa kamu belum terubat, iaitu ada penyakit geram, menyirap darah manas, pemanas. Dia rasa panas tak selesa dengan kebangkitan Islam itu sendiri. Maka mutu, matilah kamu wahai orang-orang munafik, wahai orang kafir munafik, matilah kamu bi ghaizikum, kerana kemarahan sekalian kamu. Matilah dengan sifat marah kamu sendiri, dan neraka menunggu kamu. Sebab mereka ni nifak, tak beriman. Kerana kemarahan sekalian kamu yang terus bertambah dari hari ke hari, dan seiring dengan meningkatkannya keberadaan agama Islam. Dan kalian tidak aman dari rezeki, dari reka daya dan balasan Allah Ta'ala. Kalau macam mana pun mereka tak boleh mengelak daripada tindakan Allah Ta'ala bagi mengazab mereka di dunia, kan dia kena, apatah lagi di akhirat. Allah. Kemudian innallaha alimun bidzati sudur, dan Allah sungguhnya Allah Ta'ala mengetahui apa isi hati, iaitu
mengetahui apa yang di dalam kalian rahsiakan dalam hati. Mereka bila buat jahat, orang munafik yang biasalah, mulut lidah dia bercabang, lain dia buat, lain dia cakap, lain yang dibawa, lain yang diberitahu, dibawa bukan Islam, tapi dia tutup benda tu. Yang ini kekafiran dan kemunafikan yang ada tersemat, terpaku di dalam kalbi mereka. Dan Allah Ta'ala membalas sesuai dengan pengetahuan dia. Dia balas tu, dia tahu banyak mana, kadar mana, semua dalam ilmu Tuhan. Akibat daripada kedengkian itu semua sifat dalam, dengki kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah. Kerana kemarahan kalian itu yang terus bertambah lagi hari ke hari, sering meningkatkan keberadaan agama Islam. Agama Islam makin bangkit-bangkit, lagi naik sakit hati kerana tidak aman dari reka daya dan balasan Allah SWT. Allah. Inna Allah alimun bidhati sudur. Sungguhnya Ta'ala Maha mengetahui segala isi hati, mengetahui apa yang mereka rahsiakan dalam hati, yakni kekafiran dan kemunafikan. Dan Allah Ta'ala membalas sesuai dengan pengetahuannya, yang tidak sesuatu pun lepas daripada pengetahuan Allah Ta'ala, ya. Kerana akibat itu, kedengkian itu, kebencian mereka. Ya itulah Allah nyatakan, im tamsaskum hasanatun tasukum, tasuhum, wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Kemudian kalau Ta'ala, innallaha alim satu, in tamsaskum hasanatun ila akhir ayat. Sadaqallahu alaihi wasallam.